大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Pembinaan empangan papar bukan sahaja mengatasi masalah bekalan air di papar, namun turut menggalakkan pertumbuhan industri. Tinjauan Borneo Today TV di sekitar papar mendapati rakyat yang terkesan dengan masalah bekalan air berharap agar empangan itu dibina kerana mereka tidak boleh menunggu terlalu lama lagi untuk berdepan masalah itu. Meskipun wujud tentangan daripada pihak tertentu berhubung cadangan pembinaan empangan papar, penduduk kampung berpendapat pembinaan empangan adalah pilihan tepat bagi menampung keperluan bekalan air yang semakin meningkat dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Bekalan air terputus sejak 3 hari yang lalu. Sampai sekarang belum ada lagi lah. Langsung tiada. Terus putus begitu saja. Perlu. Macam kalau ada macam ini kan, pembinaan Pen Borneo ni, macam kadang-kadang, tapi dorang bagus lah jabatan air ni, dia ada beritahu notis jo kan, tapi kadang-kadang orang ni mana orang pergi apa, mana tahu kan, macam dorang bikin pembinaan Pen Borneo ni, saya rasa memang perlu je dorang bikin apa empangan tu. Kita kan semua memerlukan air, memang memerlukan air lah untuk masak. Macam kami yang berjual ni pun mau air juga, mau bersih-bersih. Saya rasa perlu juga lah, mungkin habis terlampau banyak sudah orang yang menggunakan air kerajaan. Ya. Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan menyambut baik pengumuman Ketua Menteri untuk meneruskan pembinaan empangan papar. Pembinaan empangan papar bukan saja akan menyelesaikan masalah bekalan air yang dihadapi penduduk di kawasan sekitar, tetapi sekaligus akan menggalakkan pertumbuhan industri di papar. Katanya papar sedang pesat membangun dan sebahagian besarnya didorong projek Lebuh Raya Pan Borneo. Oleh itu, bekalan air yang stabil amat diperlukan bagi memenuhi pembangunan di daerah ini pada masa akan datang. Beliau percaya empangan papar dapat memainkan peranan penting dalam meyakinkan pelabur asing untuk datang melabur ke daerah ini. Katanya papar memiliki kawasan tanah yang besar dan gas asli dari Kimanis yang diambil kira pelabur. Untuk mendapatkan bekalan air yang stabil, empangan papar adalah penyelesaiannya. Ahmad juga mengakui memang ada bantahan yang dikemukakan oleh sekumpulan kecil penduduk dari Kampung Terian, Penampang mengenai cadangan untuk membina empangan itu. Namun perbincangan dibuat untuk menjelaskan secara terperinci mengenai manfaat yang ditawarkan untuk kemudahan mereka. Hakikatnya rakyat termasuk di papar sendiri kini menderita akibat bekalan air yang tidak cukup sejak bertahun-tahun lamanya. Kerajaan Sabah memutuskan menyekat kemasukan pemegang pas jangka masa panjang bagi warga India, Indonesia dan Filipina ke Sabah sama ada melalui udara, air dan darat yang akan berkuat kuasa mulai 7 September ini. Ketua Menteri berkata ini sejajar dengan keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan pada 1 September lalu. Katanya pas jangka masa panjang bagi warga negara India, Indonesia dan Filipina yang tidak dibenarkan masuk tertakluk kepada beberapa kategori. Antaranya ialah pemas tautin tetap, pas program Malaysia My Second Home, semua ekspatriat, pas residen, pas suami, isteri atau anak kepada warga negara, pas pelajar dan pas lawatan kerja sementara. Ketua Menteri turut mengingatkan agar rakyat Sabah sentiasa mematuhi arahan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dakwaan 75 cawangan Parti Warisan Sabah di Kunak keluar parti tidak benar. Penyandang kerusi Dun Kunak Nur Azlina Arif menafikan dakwaan 75 cawangan Parti Warisan Sabah Warisan Kunak keluar parti bagi menyertai Parti Perubumi Bersatu Malaysia Bersatu. Nur Azlina yang juga Ketua Wanita Warisan Lahad Datu berkata, kenyataan yang dibuat oleh bekas Ketua Cawangan Kampung Sungai Langas II, Husin Ibnu Hasan itu tidak berasas.
Katanya semua 75 ketua cawangan yang didakwa menyertai bersatu masih lagi bersama warisan. Ketika dihubungi Borneo Today hari ini, penyandang jawatan pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat ini berkata, sokongan rakyat di Kunak terhadap warisan masih lagi kukuh. Menurutnya, jika dilihat dari segi kehadiran orang ramai dalam program-program anjuran warisan juga masih lagi ramai. Semalam, satu perjumpaan bersama ketua-ketua cawangan warisan Kunak telah diadakan. 33 daripada 75 cawangan yang didakwa keluar itu hadir menyatakan kesetiaan mereka terhadap kepimpinan warisan. Pada 31 Ogos lalu, Husin mendakwa beliau mengetuai 75 cawangan warisan keluar daripada parti bagi menyerahkan borang keahlian kepada Ketua Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji G. Noor. Pekan Baharu di Melalap direalisasikan, bukan janji kosong. Perancangan untuk membina satu pekan baharu di Melalap tidak pernah dipinggirkan meskipun terdapat kekangan akibat penularan wabak COVID-19 dan situasi politik semasa. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Melalap, Datuk Peter Anthony berkata, tuduhan liar yang mengatakan pembinaan kedai-kedai di pekan itu hanyalah sekadar janji kosong adalah tidak benar kerana tampahan untuk membeli semua 50 gerai di pekan itu sudah dibuat. Malah katanya beliau juga telah memohon kepada pihak pemaju untuk penambahan sebanyak 50 kedai bagi fasa kedua pembinaan itu. Di dalam 2 tahun kita sebagai pemerintah di negeri Sabah. Dan perancangan seperti mana yang telah kita janjikan bahawa satu pekan baru di Melalap ini diwujudkan. Dan sebenarnya perkara tersebut telah diluluskan awal. Tetapi kekangan seperti selain daripada kekangan politik, begitu juga dengan kekangan COVID yang kita hadapi yang tidak boleh membolehkan kita melaksanakan ataupun meneruskan kerja-kerja tersebut. Namun baru-baru ini SOP telah kita wujudkan, maka kerja-kerja untuk pembinaan kedai tersebut sudah diteruskan, sudah dimulakan kalau kita nampak itu. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama masyarakat di pusat daerah mengundi kalang di Tenom semalam. 760 pekerja Sabah Forest Industries SFI yang terjejas akibat masalah kewangan syarikat akhirnya kini menarik nafas lega apabila sebahagian tunggakan gaji lebih 3 juta ringgit berjaya dilunaskan. Tuntutan itu adalah fasa pertama pembayaran di bawah perjanjian penyelesaian dan pelepasan yang ditandatangani antara Lion Posim Berhad, sebelumnya dikenali sebagai Lion Forest Industries Berhad, dan Sabah Forest Industries Sdn Berhad selaku penerima dan pengurus yang dilantik. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, pembayaran itu adalah bukti komitmen kerajaan negeri yang mahu nasib pekerja SFI terbela. Berucap dalam majlis penyerahan replika cek pembayaran tuntutan pekerja SFI di Dewan Sipitang Kelmarin, Dr. Yusof berkata tuntutan pekerja SFI selama 12 tahun akhirnya menjadi kenyataan apabila mereka menerima bayaran hari ini. Sehubungan itu, beliau berharap pekerja SFI faham dengan perjuangan dan komitmen kerajaan negeri yang mahu meneruskan SFI meneruskan operasi. Dr. Yusof berterima kasih kepada pasukan yang dipimpin Timbalan Ketua Menteri, Datuk Christina Liu yang membawa tuntutan itu di mahkamah. Pada 2007, seramai 1,072 pekerja SFI telah menemui Christina yang pada ketika itu seorang peguam untuk mewakili mereka memulakan tindakan undang-undang terhadap SFI. Ia antaranya bagi menuntut kenaikan gaji tahunan yang didakwa tidak dibayar kepada mereka dari tahun 1997 hingga 2006. Menurut Christina, kes terbabit yang berjaya diselesaikan di luar mahkamah sebelumnya ini telah melalui Mahkamah Buruh, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan dan kembali semula ke Mahkamah Buruh. Setelah dikritik bertalu-talu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin membuat permohonan maaf kepada Viviana Mosibin. Susulan kenyataan terhadap penuntut Universiti Malaysia Sabah UMS, Viviana Mosibin, berhubung video dia memanjat pokok bukannya untuk menjawab peperiksaan. Satu permohonan maaf dibuat oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin semalam.
Zahidi yang dikritik hebat akibat kenyataannya itu mengakui mendapat maklumat yang tidak tepat ketika menjawab soalan tambahan berhubung isu rangkaian internet di kawasan pedalaman Sabah. Ini termasuk kenyataannya mengenai video Viviana memanjat pokok untuk menjawab soalan peperiksaan yang tular di Kampung Sapatalang, Pitas. Ini adalah kenyataan Zahidi di Dewan Negara semalam yang mengundang kemarahan pelbagai pihak khususnya di Sabah. Untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, adik yang tersebut yang tadi ni YouTuber. Tidak ada exam, kita dah check lah. Mana ini dia pandai. Jadi kadang-kadang tu kita sebagai Yang Berhormat jangan mudah tertipu oleh kadang-kadang YouTuber dan orang yang untuk membuat isu. Jadi dia tidak ada exam kawasan tu, hanya YouTuber ya untuk mengambil nama. Jadi maknanya dia terkenal sekejap. Tetapi sebenarnya tidak ada exam pun. Zahidi dalam pada itu turut mendoakan Viviana terus maju jaya dalam setiap bidang yang diceburi. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) akan menghantar pasukan pemantau bagi memastikan proses pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah dilaksanakan dengan sebaiknya. Kita sekarang masih lagi dalam menyediakan senarainya. Mungkin dalam 30 orang begitu. Sebab Sabah ni negeri yang besar kan. Jadi kita kena divide the team to the different parts of Sabah lah. For the purpose of work and dengan ni. So pemantauan Tan Sri untuk apa punya isu? Lebih ni saya merujuk kepada pilihan raya nanti. Ada melihat jadi pilihan raya lah. Penonton pilihan raya lah. Sama SOP itu ditepati dan tidak kan. Peluang untuk semua orang mengambil bahagian kan. Pengurusi Suhakam Tan Sri Othman Hashim berkata, 30 petugas Suhakam akan dihantar bagi melakukan pemantauan proses demokrasi itu di Sabah. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee bin Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu pagi tadi. Menurutnya, jika ada aduan daripada orang awam, Suhakam akan melihat isu-isu tersebut dan memberikan syor kepada kerajaan. Antara perkara yang akan dipantau termasuk penganjuran jamuan, membeli undi dan penggunaan jentera kerajaan semasa berkempen kerana ia berkaitan dengan kesalahan-kesalahan pilihan raya. Bagi membantu kelancaran proses pilihan raya, Polis Kontingen Sabah turut mendapat bantuan keanggotaan dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali turut mengesahkan sudah menghadiri mesyuarat berkaitan di Bukit Aman yang dipengurusikan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador. Katanya secara keseluruhan, Polis Kontingen Sabah bersedia sepenuhnya dalam menghadapi pilihan raya Sabah. Selain itu, katanya anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela akan turut dikera membantu pihak berkuasa. Pilihan Raya DUN Sabah dijadualkan pada 26 September ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 12 September sebagai hari penamaan calon. Terdapat 73 kerusi DUN di Sabah. Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman mempertimbangkan untuk menubuhkan polis bantuan di beberapa kawasan di Sabah. Pengarahnya Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, penubuhan polis bantuan itu sudah dibincangkan dengan syarikat pemaju dan pengurusan hartanah di negeri ini. Di 2-3 kawasan di sini, ya, 2-3 kawasan, dan dalam semakan kami memang ada kewajaran. Ada kewajaran kerana kita tahu bahawa jumlah anggota polis dan pegawai polis untuk tambah akan memakan masa 9 bulan paling kurang. Dan untuk train mereka kan. Jadi penambahan anggota tidak dapat dilaksanakan dengan kadar segera dan sebagainya. Jadi kita memerlukan syarikat-syarikat yang mempunyai kekuatan dari segi financial, pengurusan dan benar-benar memerlukan polis bantuan. Kita akan kaji, kita akan buat penyelidikan dan kita akan semak keperluan mereka untuk menubuhkan polis bantuan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis penyerahan kerusi roda kepada anggota sukarelawan simpanan Polis Diraja Malaysia di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah hari ini. Terdahulu, Zainal turut mengingatkan pasukan bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti Polis Sabah untuk lebih produktif dengan penyerahan kereta peronda baharu model Honda Civic ke negeri ini. Dan saya pun tekankan juga pada JPGJ KK bahagian Sabah ni lah,
untuk lebih produktif. Saya minggu depan ataupun minggu lagi satu, saya akan serahkan kereta Civic ke Sabah. Ya, kereta cantik, peralatan canggih. Ya, jangan buat tayang saja. Gunakan untuk meningkatkan tangkapan dan rampasan. Barulah orang kata Civic itu sesuai di Sabah. Semua tangkapan baharu di Lahad Datu akan diasihkan dari tahanan lokap sedia ada bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali berkata, semua tangkapan baru di Lahad Datu akan ditempatkan di lokap Balai Polis Cenderawasih dan Tunku sementara menunggu tindakan lanjut termasuk keputusan ujian saringan COVID-19. Katanya jika keputusan COVID-19 negatif dan tiada pertuduhan dibuat, maka tahanan akan dilepaskan. Namun jika keputusan ujian COVID-19 belum diperoleh atau belum sampai tempoh kuarantin selama 14 hari, tahanan akan dihantar ke pusat kuarantin di Bakapit sehingga keputusan dari Kementerian Kesihatan diperoleh. Proses pengasingan tersebut bertujuan mengurangkan risiko penularan COVID-19 dalam kalangan tahanan lokap seperti yang terjadi sebelum ini. Dalam pada itu, Hazani berkata semua 77 pegawai, anggota dan keluarga polis IPD Lahad Datu disahkan negatif COVID-19. Manakala semua 107 tahanan lokap di situ sudah menjalani ujian saringan yang sama. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengesan pertambahan 6 kes positif COVID-19 membabitkan kluster Benteng Lahad Datu menjadikan jumlah keseluruhan 14 orang setakat ini. Terdahulu, Hazani menghadiri majlis serah terima tugas Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom di Lahad Datu. Simbolik penyerahan tugas Komander Eskom kepada Datuk Ahmad Fuad Othman diadakan dengan disaksikan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Ramlan Harun. 晚安，再见。